surat 20. Muka surat 20 baru yang ke-12 daripada atas. Muka surat 20 baru yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun wahidan fali'annahu law lam yakun wahidan la lazima alla yujada syai'un minal alami fali'annahu law lam yakun wahidan la lazima alla yujada syai'un minal alami liluzumi ajazihi hina izin liluzumi ajazihi hina izin. Dan adapun dalil wajib wahdaniyah bagi Allah Ta'ala, dan adapun dalil wajib, yani wajib pada akal, wahdaniyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat wahdaniyah, sifat keesaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil wajib pada akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat wahdaniyah. Apa dalil dia? Maka kerana, ini dalil akal, maka kerana bahawasanya jikalau tiada ada ia Allah Ta'ala esa, Allah tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, Allah Ta'ala tidak esa, nescaya lazimlah bahawa tiada diperoleh suatu daripada alam. Maka kerana bahawasanya jikalau tiada ada ia Allah esa, Allah tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, nescaya lazimlah bahawa tiada diperoleh, tiada didapat suatu daripada alam. Nescaya tak ada alam ini, tak ada suatu daripada alam. Kenapa jikalau tiada Allah esa, tiada diperoleh suatu daripada alam, tak ada lah suatu daripada alam ni? Kerana melazimkan lemah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu, ketika tiada ada Allah Ta'ala tu esa. Kerana melazimkan lemah Allah Ta'ala ketika itu, ketika tiada ada ia, tiada ada Allah esa. Kalau Allah tidak esa, maka tidak didapatilah suatu dari alam ini. Kenapa? Apabila Allah tiada esa, tiada diperoleh, tiada didapat suatu alam, kerana melazimkan lemah Allah Ta'ala ketika itu, ketika tiada ada ia esa. Maknanya dalil Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah, ada alam ini. Kerana jikalau Allah tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, nescaya tak ada lah suatu dalam alam. Kenapa?
Kerana apabila Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat esa, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lemah. Bila Allah bersifat dengan sifat lemah, maka tidak diperoleh, tidak didapat suatu daripada alam. Jadi alam ini ada dengan pandangan musyahadah, dengan pandangan mata kasar kita, menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Itu terjemahan dahulu daripada matan Ummul Barahin, kemudian huraian dia panjang. Dalil wahdaniyah huraian dia panjang. Termasuk wahdaniyah pada perbuatan, termasuk wahdaniyah pada perbuatan, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Jikalau Allah tidak bersifat dengan wahdaniyah pada perbuatan, dengan bahawa ada yang lain daripada Allah yang memperbuat, bawa kepada Allah lemah. Kalau ada suatu perkara di dalam alam ini yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, perbuatan makhluk Allah, jadi Allah ni lemah sebab bukan semua dia perbuat, atau mustahil sama sekali. Cuba tengok nanti hak dalil hak wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Dia akan hurah panjang. Alam-alam ni kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap yang ada selain daripada Allah tu alam. Rabbil alamin, Allah Rabb, Allah Tuan bagi sekalian alam. Apa dia alam? Tiap-tiap perkara yang ada selain daripada Allah. Alam ni bukan hanya alam semesta, alam cakrawala. Alam semesta, alam cakrawala termasuk dalam alam jugalah. Tapi alam ni tiap-tiap perkara yang ada selain daripada Allah alam lah. Mana apa ni? Kita alam, jin malaikah alam, kayu batu alam, binatang alam, langit bumi alam, syurga neraka alam. Kita sebut alam ni gak alam semesta je, memang termasuk lah tu. Alam cakrawala termasuk lah tu. Tapi alam ni tiap-tiap perkara yang ada selain daripada Allah tu alam. Rabbil alamin, Allah Rabb bagi sekalian alam. Alam ni termasuk dunia, termasuk akhirat, termasuk syurga, termasuk neraka. Allah Rabb, Allah Tuan. Jadi alam-alam ni kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap perkara yang ada selain daripada dipanggil alam. Jadi jikalau Allah tidak bersifat dengan sifat esa, nescaya tiada diperoleh, tiada didapat suatu daripada alam. Tak ada. Sebab apa? Kerana apabila Allah tidak esa, pasti Allah bersifat dengan sifat lemah. Bila Allah bersifat dengan sifat lemah, tak ada sesuatu dalam alam ini. Dan ni alam ni kita nampak dengan panca indera kita ni, alam ni ada. Itu menjadi dalil Allah Ta'ala tidak bersifat lemah, menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wahdaniyah. Dia lazim lemah ni apabila tidak bersifat dengan sifat kudrah. Apabila tidak bersifat dengan sifat kudrah, berarti bersifat dengan sifat lemah. Kalau bersifat dengan sifat lemah, nescaya tidak diperoleh, tidak didapatkan sesuatu dalam alam. Baru nampak situ. Allah Ta'ala, nescaya Allah bersifat lemah ni apabila tidak bersifat dengan sifat kudrah. Bila tidak bersifat dengan sifat kudrah, lemah. Bila lemah, tiada diperoleh sesuatu dari alam. Ada ni. Jikalau Allah tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, lemah Allah Ta'ala. Situ. Nanti sifat yang dalil bagi sifat yang ketujuh kudrah ialah
Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah? Jikalau tiada Allah bersifat dengan sifat kudrah, nescaya Allah Ta'ala lemah. Baru nampak situ. Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, lemah. Ada ni. Jikalau Allah tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, nescaya tiada diperoleh suatu dalam alam kerana Allah lemah. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah. Bukan kata jikalau Allah tidak bersifat kudrah, nescaya Allah lemah saja, bukan. Jikalau Allah tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, nescaya Allah lemah. Macam mana lemah Allah Ta'ala apabila tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah? Jadi kalaulah mensyirikkan Allah contohnya pada perbuatan, ada perkara berlaku yang bukan perbuatan Allah, maknanya berpegang Allah lemah. Kalau Allah kuasa, semua yang berlaku itu perbuatan Allah. Tiba-tiba mensyirikkan Allah pada perbuatan, ada sesuatu yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, berarti dia berpegang Allah lemah. Sampai situ tu. Hak tidak bersifat kudrah, lemah lah. Tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, lemah juga. Kita tengok huraian nanti. Termasuk huraian wahdaniyah pada perbuatan nanti. Dahulu masa pembicaraan sifat wajib, wahdaniyah dahulu panjang dah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Kemudian pergi pula kepada sifat mustahil dahulu, lawan kepada wahdaniyah. Lawan pada wahdaniyah dengan bahawa tidak esa pada zat, tidak esa pada sifat, tidak esa pada perbuatan hak dahulu. Ni dalil ni pula ni. Sebab tu comel kitab Matan Umil Barahin ni diasingkan bicara sifat wajib dengan sifat mustahil, dengan dalil bagi sifat yang wajib dan sifat yang mustahil. Hak dahulu ketika membicarakan sifat wahdaniyah dahulu, membicarakan sifat wahdaniyah di muka surat di muka surat 8 dahulu. Di muka surat 8 membicarakan wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Tapi tak mana-mana tu muka 8 tu. Dia panjangnya pembicaraan di muka 12. Pembicaraan di muka 12 lawan di muka surat di muka surat 13. Di muka surat 13 lawan kepada sifat wahdaniyah di muka surat 13 tu. Mustahil atas Allah bahawa tiada ada ia Allah tu esa. Dengan bahawa ada Allah ni, zat Allah ni bersusun daripada beberapa jirim. Dan ada sesuatu yang menyamai yang serupa dengan zat Allah. Tiada esa pada sifat. Kemudian bahawa ada sesuatu pada wujud ni yang berbekah pada satu perbuatan bersegala perbuatan. Itu mustahil. Dengan bahawa ada sesuatu selain daripada Allah yang berbekah. Itu mustahil. Kemudian di surat 14 tu membicarakan berkaitan dengan mustahil, bahawa bagi hamba itu kudrah yang mengeluarkan dengan dia perkara daripada tiada kepada ada. Mustahil kudrah hamba ni berbekah. Kalau kudrah hamba berbekah, berarti berbilang pada perbuatan. Mana kudrah hamba berbekah? Mu'tazilah Qadariyah.
Allah letak kudrah pada hamba. Ni tenaga. Kemudian kudrah pada hamba yang bekal. Itu mustahil sama sekali. Kemudian dipanjang pula cerita hak berkaitan dengan mustahil. Sesuatu yang bekal dengan kuah yang Tuhan letak pada sesuatu. Tuhan letak kuah panah pada api. Tuhan letak kuah tajam pada pisau. Kemudian kuah panah di api menghanguskan, bukan perbuatan Allah. Kemudian kuah tajam di pisau memutuskan yang ianya bukan perbuatan Allah. Ini pun mustahil sama sekali. Allah letak kuah pada nasi, kuah kekuatan pada nasi lebih bekal, itu mustahil sama sekali. Kemudian didatangkan pula barang siapa mengiktikadkan sesuatu membekal secara tabiat dengan zatnya, dengan hakikatnya secara semula jadi, tiada khilaf, tiada bersalah ulama bahawasanya orang itu kafir, pegangan yang kufur, ijma' ulama. Jadi Musa 14 dahulu ketika membicarakan sifat mustahil, lawan pada sifat wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan, berpegang semata-mata api yang menghanguskan, pisau yang memutuskan, nasi yang mengenyangkan. Itu tiada berselang ulama pada bahawa seorang itu kafir, pegangan yang kufur, ijma' ulama. Kemudian barang siapa yang mengiktikadkan api menghanguskan dengan kuah yang kau letak di api, pisau memutuskan dengan kuah yang kau letak pada pisau, maka orang tu orang yang fasik lagi mubtadi', pegangan yang besar yang khilaf pada kafir. Itu hak pembicaraan di surat 14 dahulu, hak berkait dengan sifat mustahil, lawan kepada wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Ni kita pergi pada dalil pula ni. Pergi pada dalil keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat, keesaan Allah pada perbuatan. Tengok molek dalil keesaan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Tadi terjemahan dia, terjemahan daripada matan Ummi Barahin. Dan ada pun dalil wajib wahdaniyah bagi Allah Ta'ala, maka kerana bahawasanya jikalau tiada ada Allah Esa, nescaya lazimlah bahawa tiada diperoleh, tiada didapat suatu dalam alam. Kenapa lazimlah bahawa tiada diperoleh suatu dalam alam? Kerana melazimkan lemahnya lemah Allah Ta'ala ketika itu, ketika tiada ada Esa. Itu terjemahan. Ini huraian dia lagi. Artinya bahawasanya dalil Allah Ta'ala itu Esa. Mana Esa? Tiada banding baginya. Tiada banding. Itu tafsir pada Esa. Tiada banding baginya bagi Allah pada ketuhanan. Pada ketuhanan. Allah ni ilah, bersifat dengan sifat ketuhanan. Jadi dalil Allah Ta'ala Esa, mana tiada banding, tiada sekutu bagi Allah pada ketuhanan, bahawa senya jikalau ada sertanya serta Allah. Yang kedua pada ketuhanan. Yang kedua pada ketuhanan, dengan bahawa ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Tuhan selain daripada Allah. Jikalau ada sertanya serta Allah, yang keduanya ada, yang kedua pada ketuhanan. Mana apa? Ada Tuhan yang kedua selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya lazimlah bahawa tiada diperoleh, tiada dapat suatu daripada alam
kerana melazimkan lemah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian itu, yang demikian tiada diperoleh, tiada didapat suatu dalam alam mustahil. Jadi kalaulah ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada Tuhan yang kedua, ada Tuhan yang kedua, nescaya tiada diperoleh suatu daripada alam, kerana melazimkan lemahnya. Melazimkan lemah kalau ada Tuhan selain dia Allah. Jadi Allah lemah. Allah lemah macam mana pula? Ada dua Tuhan. Tuhan Allah Ta'ala kuasa, Tuhan yang kedua kuasa. Allah Ta'ala buat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang kedua ni, yang kedua pada ketuhanan ni, Tuhan yang kedua lah. Yang kedua pada ketuhanan ni kita panggil syarikul bari lah, sekutu bagi Allah Ta'ala ni. Dia ada kuasa juga, dia buat perbuatan dia. Kenapa apabila ada yang kedua pada ketuhanan, ada Tuhan satu lagi itu lemah Allah? Sama-sama Tuhan kan, sama-sama kuasa lah. Allah kuasa, Tuhan yang kedua kuasa. Kenapa jadi lemah? Bila lemah tidak diperoleh alam ini. Tiada diperoleh alam ni mustahil, sebab alam ni ada. Kenapa apabila ada Tuhan yang kedua insya-Allah jadi Allah lemah? Sebab bila ada dua Tuhan, Allah buat perbuatan dia, Tuhan yang kedua buat perbuatan dia. Contoh, Allah buat perbuatan di bumi, Tuhan yang kedua buat perbuatan di langit. Bagi kerja lah. Allah pun kuasa, sebab di bumi tu Allah buat. Tuhan yang kedua pun kuasa, sebab di langit Tuhan yang kedua yang buat. Tak lemah kalau seumpama tu. Sebab apa? Sebab Allah buat hak di bumi dia, hak di langit. Tuhan yang kedua lah buat pula. Kalau masuk capu gemari jadi huru-hara. Jadi kalau Allah ni hanya perbuat hak di bumi, hak di langit Allah tidak perbuat. Tuhan yang kedua pula perbuat di langit, di bumi bukan dia perbuat. Jadi Allah semua bukan perbuatan di separuh, separuh lagi perbuatan Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua pun sama, perbuatan di separuh, separuh perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-dua lemah. Sebab Tuhan yang kuasa, hak dia belaka. Gitu. Ni nak kenal Tuhan kuasa ni. Makna kalulah Allah Ta'ala hanya perbuat perbuatan di bumi, di langit Tuhan yang kedua yang buat, dia yang cara. Maknanya yang berlaku di langit bukan perbuatan Allah, berarti Allah lemah. Berarti Allah lemah. Bila Allah lemah, tak ada langit bumi. Tuhan yang kedua pun lemah juga, sebab dia buat bahagian langit dia, bahagian bumi dia tak buat, lemah juga. Bila Tuhan dia lemah, tak ada alam ni. Alam ni ada ni, itu dalil Tuhan kuasa. Bila Tuhan kuasa, mesti perbuatan dia belaka, mesti Tuhan yang satu. Ada di situ. Bayangkan kalau atas nama sama-sama Tuhan, Allah Tuhan yang pertama, ada syarikul bari Tuhan yang kedua. Kalau ada dua Tuhan seumpama ni, nescaya lemah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebahagian perbuatan bukan perbuatan Allah, mustahil. Bayangkan ini sama Tuhan, tiba-tiba Allah Ta'ala Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah, makhluk. Inilah pegangan kita orang Islam. Ada Tuhan yang lain, tu jelas tu, itu bukan pegangan orang Islam. Cuba kita kena faham, kenapa apabila ada yang kedua pada ketuhanan, ada Tuhan yang kedua jadi lemah. Sebab Tuhan Allah Ta'ala buat pekerjaan Allah di bumi, Tuhan yang kedua buat pekerjaan di langit. Lemah Allah kalau gitu, sebab di langit itu bukan perbuatan dia, mustahil. Kalau Allah lemah, tak ada lah alam ini. Alam ni ada, itu dalil Allah kuasa. Bila Allah kuasa, berarti Allah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang kedua.
Bayangkan kalau ada dua Tuhan sama-sama Tuhan pun jadi Allah lemah dah. Yang orang Islam tak akan berpegang Tuhan ada dua. Macam mana pula Allah Tuhan yang satu? Allah Tuhan yang satu. Ini pegang kita orang Islam. Allah Tuhan yang satu. Selain dari Allah, makhluk Allah. Tiba-tiba berlaku perbuatan yang bukan perbuatan Allah. Tadi kalau dua Tuhan, Tuhan yang kedua buat pekerjaan di langit, maka di langit bukan perbuatan Allah, jadi lemah Allah seumpama tu. Sekarang ni Allah Tuhan yang satu, tapi yang perbuat bukan hanya Allah, makhluk Allah pun perbuat juga. Berarti barang yang makhluk Allah perbuat, Allah tak buat. Lemah gitu Tuhan. Kalau sama-sama Tuhan dua pun jadi lemah, sebab perbuatan tidak semua perbuatan Allah. Macam mana Allah Tuhan yang satu, tiba-tiba ada perkara berlaku yang perbuatan makhluk? Kuasa Allah gitu. Ni pak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kalau ada yang kedua pada ketuhanan, ada Tuhan satu lagi, itu mensyirikkan Allah pada zat. Allah satu zat Tuhan, yang kedua ni satu zat Tuhan yang lain. Itu mensyirikkan Allah pada zat. Lemah kalau seumpama tu. Kalau Allah Tuhan yang satu, zat Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang lain selain Allah, tiba-tiba mensyirikkan Allah pada perbuatan. Walaupun Allah Tuhan yang satu, tapi yang berlaku bukan perbuatan Allah belaka. Makhluk ada perbuatan di sendiri. Kuasa Allah seumpama tu. Walaupun Allah Tuhan yang satu, kuasa. Sebab ada perkara yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Lemahlah seumpama tu. Kalau lemah, tiada diperoleh suatu dalam alam. Itu mustahil. Sebab alam ada depan mata kita. Mensyirikkan Allah pada zat dengan bahawa ada yang kedua pada ketuhanan, orang Islam tidak akan berpegang seumpama tu. Pasti berpegang Allah jua Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Allah jua Tuhan. Tiba-tiba Allah jua Tuhan yang perbuat bukan semuanya perbuatan Allah. Hamba bekas sendiri dengan kudrah yang letak di hamba. Api menghanguskan sendiri dengan panah yang terjadikan di api. Pisau memutuskan sendiri dengan tajam yang letak di pisau. Jadi ketika hamba buat, bukan perbuatan Allah. Ketika api menghanguskan, bukan perbuatan Allah. Ketika pisau memutuskan, bukan perbuatan Allah. Kalau gitu lemah Allah. Sebab kalau Allah kuasa, yang berlaku di hamba ni pun Allah buat. Hangus pun Allah buat. Putus pun Allah buat. Tu baru kuasa. Tiba-tiba dak hamba bekas, api bekas, pisau bekas, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Berarti berpegang Allah lemah seumpama tu. Bukan menafikan sifat kudrah sahaja Allah lemah. Menafikan wahdaniyah pada perbuatan Allah lemah. Menafikan wahdaniyah pada zat dengan bahawa ada yang kedua pada ketuhanan, ada Tuhan yang lain, lemah juga. Sebab perbuatan Tuhan yang kedua tu bukan Allah yang perbuat, lemah. Ini tak ada orang Islam berpegang ada Tuhan yang lain. Tuhan satu, tiba-tiba yang perbuat bukan Allah juga, makhluk perbuat juga, lemah kita Allah Ta'ala. Itu bukan Rabbil Alamin seumpama tu. Kata-kata ambil molek ni huraian dalil wahdaniyah pada wahdaniyah pada zat, sifat dan perbuatan. Dahulu surah 14 sifat mustahil berbilang pada perbuatan. Surah 14 dahulu. Ni hak bicara bab dalil pula ni. Jikalau ada, bahawasanya jikalau ada sertanya serta Allah. Yang kedua pada ketuhanan. Mana ada Tuhan yang kedua, nescaya lazimlah bahawa diperoleh, tiada diperoleh didapat suatu daripada alam, kerana melazimkan lemahnya. Lemahlah. Kalau
ada Tuhan yang kedua selain Allah Subhanahu wa taala, maka tiada sesuatu dalam alam. Dan yang demikian itu kerana melazimkan lemahnya ni lemah daripada tiap-tiap dua Tuhan tu lah. Kerana melazimkan lemah daripada tiap-tiap dua Tuhan. Allah lemah. Sebab apa? Sebab Allah perbuat di bumi sahaja. Yang di langit Tuhan yang kedua buat. Lemah Allah gitu. Sebab bukan perbuatan Allah belaka. Tuhan yang kedua yang buat kerjaan di langit lemah juga. Sebab kerjaan di bumi bukan dia buat. Maka melazimkan lemahnya. Kerana melazimkan lemah daripada tiap-tiap dua Tuhan. Kan kita bagi tadi kan, Allah perbuat perbuatan di bumi, Tuhan yang kedua perbuat perbuatan di langit. Dua-dua lemah. Sebab Allah hanya perbuat perbuatan di bumi, di langit bukan perbuatan Allah. Tuhan yang kedua pula perbuat perbuatan di langit, di bumi bukan perbuatan dia. Dua-dua lemah. Kalau ada dua Tuhan. Dan yang demikian itu, yang demikian tiada diperoleh sesuatu dalam alam kerana melazimkan lemahnya. Mustahil lah. Tak ada sesuatu daripada alam ni. Mustahil lah. Langit tak ada, bumi tak ada. Mustahil lah. Kenapa mustahil? Kerana bahawasanya menyalahi akan dia oleh pendapat yang lima. Kerana bahawa menyalahi akan dia, akan dia akan lemah, ataupun akan dia akan tiada diperoleh sesuatu dalam alam. Kerana bahawa menyalahi akan dia akan lemahnya, ataupun menyalahi akan dia akan tiada diperoleh sesuatu dalam alam oleh pendapat yang lima. Apa pendapat yang lima? Bukan pendapat ni. Ada ni pendapat imam ni macam mana, pendapat ulama ni macam mana. Bukan gitu ni. Bukan pendapat hak pancat indera yang lima tu. Hak pancat indera yang lima tu. Ni pendapat yang lima ni. Pendapat yakni pendapatan. Pendapatan lagi susah. Pendapatan kita ni gaji lalu lah. Pendapat yang lima ni. Al-hawasul khams dia panggil. Pancat indera yang lima tu lah. Alam ni tak ada. Hak dapat dengan pancat indera yang lima tu. Hak jelasnya dengan mata tu. Tak nampak ni. Langit ada, bumi ada. Bukit ada, pokok ada. Mustahil lah. Sebab apa? Sebab alam ni ada. Bila alam ni ada, berarti Allah kuasa. Bila Allah kuasa, pasti Allah esa. Nak situ. Tak ada alam ni menyalahilah akan pendapat yang lima. Pancat indera yang lima tu lah. Mana? Iaitu pendapat yang lima ni. Pendengar. Hak kita dengar tu. Hak kita dengar suara-suara tu. Itu alam lah tu. Tuhan yang buat suara tu. Suara ni satu perkara yang ada. Suara ni satu perkara yang ada. Suara mari mana ni? Alam lah tu Allah buat. Dah kita dengar ke tak? Dengar. Alam tu ada. Dan penglihat, hak mata jelas lah. Hak mata ni tak nampak. Langit, bumi, bukit, tak nampak. Alam ada. Bila alam ada, berarti Allah kuasa, Allah tidak lemah. Bila Allah tidak lemah, pasti Allah esa. Nak pergi situ. Kalau Allah tidak esa, jadi lemah. Bila lemah, tak ada alam. Tak ada alam macam mana? Hak kita dengar, hak kita lihat. Mustahil lah kalau tak ada alam. Alam ada dengan musyahadah dia bagi. Dengan pandangan mata lendek, alam ada. Bila alam ada, pasti Allah tidak lemah. Bila Allah tidak lemah, pasti Allah esa. Nak situ je lah. Di biasanya alam ada dengan musyahadah,
dengan pandang mata lendai. Hak ni dengan pendapat yang 5. Oh, panca indera yang 5. Yalah, yang kita dengar tu apa? Suara. Suara tu alam lah Allah buat. Tak ada alamnya kat mana. Dan penglihat, ni panca indera penglihatan. Dan perasa. Perasa. Pada perasa. Perasa ni panca indera yang Tuhan letak di lidah. Rasa manis, rasa masing. Ada tak manis masing? Ada ke? Itu alam Tuhan buat. Dan pecium. Panca indera bau. Kita bau dak wangi, kita bau dak busuk. Patut alam tu. Allah buat wangi, Allah buat busuk. Tak ada alam macam mana? Dan pejabat. Dan penjabat. Penjabat ni panca indera sentuh. Panca indera sentuh. Kita sentuh, rasa dak panas, rasa dak sejuk, rasa dak licin, kasar. Panas sejuk, alam tu Allah buat. Licin, kasar, alam tu Allah buat. Tak ada macam mana. Gitu. Jadi panca indera ni berupa belaka. Pendengar, pelihat, perasa, pecium, pejabat. Al-hawasul khamsah dia panggil. Panca indera yang 5. Berupa. Ni pada sifat ma'ani tu perkuasa, perkendak. Ambil sini ni tengok-tengok. Sifat yang terletak di telinga panggil pendengar. Sifat yang terletak di mata panggil panca indera pelihat. Apa-apa tu kan. Maka apabila Allah letak panca indera pendengaran, kita dapat mendengar. Mendengar tu takluk dia. Bila Allah letak panca indera penglihatan, kita dapat melihat akan sesuatu. Itu takluk dia. Jadi pendengar, penlihat itu arah. Satu sifat yang ada yang tak letak di telinga dengan mata. Sifat-sifat ni jadi jadi itulah pada Baqarah. Sifat kudrah Allah perkuasa, sifat iradah Allah perkehendak, sifat ilmu Allah pengetahuan. Sebab apa? Sebab sifat arah yang tak letak di kita ni dipanggil pendengar, pelihat, perasa, pecium, pejabat. Ini ni pun bahasa lama. Kita tak panggil gini. Kita panggil apa? Deria dengar, deria lihat, deria bau, deria rasa, deria sentuh. Gitu dah, kita dah. Kau panggil apa? Bukan panggil al-hawasul khams. Panca indera 5 bukan panggil deria. Deria dengar, deria lihat, deria rasa, deria bau, deria sentuh. Kan gitu. Kan ni ada belakang di kita ni kan. Kalau Tuhan tarik, hilang lah. Hilang deria rasa, hilang deria bau. Macam orang kena COVID tu lah. Kan hilang deria rasa, hilang deria bau, hilang deria sentuh. Siapa? Orang yang kena penyakit angin ahmar tu kan. Jadi bila kena angin tu kok, dia tak rasa apa dah. Mana kalau tangan dia letak tempat panas ke, tempat sejuk ke, tempat licin ke, tempat kasar ke, dia tak rasa apa. Mana apa? Tuhan tarik deria tu. Dia rasa ni Tuhan letak pada satu tubuh kita. Dia rasa ni hak tak ada di tubuh kita, hak tidak ada tempat yang darah mengalir. Tak ada. Di rambut ada dia rasa. Tak ada. Sebab di tempat yang Tuhan tidak jadikan darah daging, di tempat tu tak ada deria rasa. Boleh kita ambil rambut kita, letak tempat panas, tempat sejuk. Nak tahu panas sejuk, tak dapat tu. Sebab dia Tuhan tak letak deria tu. Deria sentuh dia panggil. Sini dia panggil pejabat. Penjabat. Kalau pejabat macam ofis pula dah. Dah pejabat, ofis lah. Ni penjabat. Lagi pening kita dengar. Ni panca indera yang 5 ni. Pendapat yang 5 dia panggil. Panca indera yang 5 lah. Jadi panca indera yang 5 diterjemah dengan pendengar, pelihat, perasa, pecium, penjabat. Ingat ni. Tapi ini bahasa lama lah. Ini bahasa lama.
Kita deria dengar, deria lihat, deria rasa, deria bau, deria sentuh, kalau kita sebut. Tapi orang dulu hak sifat harok yang kau letak di kita, hak 5 sifat ni dipanggil, ia letak dengan pe depan. Bila ada deria pendengar, dapat mendengar bunyi-bunyian kita ni. Bila Tuhan letak deria penglihat, kita dapat melihat. Bila Tuhan letak deria perasa, kita dapat merasai manis ke, masin ke, gitu. Oh, jadi sifat arok yang Tuhan letak di hamba ni maka pada Al-Baqarah sifat ma'ani kudrah sampai ke kalam dia pun sifat perhidup, pendengar, pelihat, kata. Ini hak pada Al-Baqarah. Tapi nisbah dengan bahasa kita Malaysia ni bopa gitu, pening lah orangnya. Ada ni pacak indera yang 5 ni kan. Kita tak sebut gini. Pendapat yang 5. Pendapat yang 5 bukan huruf dah pulaknya. Apa pendapat yang 5? Panca indera yang 5. Mana? Pendengar. Oh, pendengar ni ada depan tu. Kalau kan kita, kalau pendengar, kita kalau sebut pendengar, apa dia pendengar? Orang ramai tu lah. Sidang pendengar kan dia cakap. Orang ceramah tu kan. Sidang hadirin tau. Kan? Ada sebut sidang pendengar. Ada sebut juga sidang pendengar. Bukan hadirin je. Radio dah sidang pendengar. Siapa dia sidang pendengar? Hak tu kan tak ada telinga tu lah orang. Atau pendengar. Tu. Mana dah kita ni hak bahasa kita dak koseh. Hak bahasa kita jalanlah dengan bahasa kita. Ni kitab ni pula kitab yang tertua, kitab Jawi yang tertua, yang masa lagi ada di pasaran. Kitab Bidayatul Hidayah ni, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Jawi yang tertua yang ada di pasaran. Bahasa dia pula bahasa lama lah. Kitab tertua di pasaran pula Bidayatul Hidayah ni, ni kitab karangan ulama Aceh, Indonesia. Bukan kata bahasa lama, bahasa baru Indonesia pun kita tak sama dengan kita dah. Ini kitab tertua hak Syekh Muhammad Zain, ulama daripada Aceh. Kitab yang tertua di pasaran ni, kitab 1756 Masihi, 1170 Hijri, yang tertua di pasaran. 1756 Masihi, Hijri 1170. Faridatul Fara'i, Hijrinya apa? 13. Hak Bidayatul Hidayah ni 1170. Faridah 13. Berapa tu kalau nak kira balik? 100 tahun lebih. Hak Faridah 13 tu. Dengan hak Bidayatul Hidayah ni 1170 Hijri tu. Jadi waktulah dikatakan bahawa kitab Bidayatul Hidayah kitab yang tertua yang masih lagi ada di pasar kitab Jawi. Kitab dahulu ada tapi tidak sempat dicetak, maka tak ada di pasaran. Yang mana Syekh Muhammad Zain ni guru pada Syekh Daud Al-Fatani, guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Daud tu pun hak terdahulu dah. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang terdahulu dah. Munyatul Musalli 1259 Hijri. 1259 Hijri. Kalau kata gak dengan Bidayatul Hidayah ni gak lebih kurang dalam 89 tahun beza dia. Dah guru dan murid. Syekh Muhammad Zain ni guru, Syekh Daud Al-Fatani murid, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani murid. Hidayatul Salikin 1192. Mana apa? 20 tahun nak beza dengan ni Bidayatul Hidayah ni. Jadi
Kitab lama yang mengarang pula orang Indonesia, bahasa dia lah. Jadi hak bahasa dia kita tak boleh nak peki dah. Kita kena baca bahasa dia. Kalau dia kata pendapat yang 5, tu sebutlah pendapat yang 5. Dan kalau kita sebut apa? Panca indera yang 5. Mana pendapat yang 5? Pendengar. Pendengar tu orang depan, itu bahasa kita. Pendengar mana apa? Arak sifat yang terletak di gengendam telinga. Apabila ada sifat pendengar ni, maka dapat mendengar bunyi-bunyian. Mendengar bunyi-bunyian dia panggil takluk fungsi kepada sifat pendengar. Sifat samak dia panggil. Sifat samak. Apa ada di gengendam telinga yang Tuhan jadikan. Pendengar, penglihat. Bukan pelihat, penglihat. Kata kata. Tak apalah, tak apa. Dia bahasa, ialah bahasa ni dia berubah. Bahasa lama, bahasa klasik. Bahasa lama hak Malaysia kita pun kita tak tahu. Ini Indonesia pula dah. Penglihat, perasa, pecium, pejabat. Pada ni. Perasa ni zauq. Pecium ni syamun. Pejabat masun, sentuh. Itu dia panca indera yang 5. Panca indera sama, basar, zauq, syamun, kemudian masun. Itu panca indera yang 5. Kalau kita sebut deria lihat, deria dengar, deria lihat, deria rasa, deria bau, deria sentuh. Ini kalau kita lah. Tapi peng ni lah, keluar pe ni lah. Ni hak Baqarah, pada bakal letak pe, sifat ma'ani Allah yang 7. Tapi kitanya kalau biasa berkait dengan ada alam ini, dengan musyahadah, dengan pandangan basar, mata lendai yang terletak, sifat basar yang terletak di biji mata kita. Alam ni ada kan? Ini alam ni ada. Tapi alam ni ada, hak dapat dengan panca indera yang 5. Luah je cerita. Dah kita dengar suara tu alam. Yang kita rasa, masing-masing tu alam. Yang kita bau, wangi busuk, itu alam. Yang kita sentuh, kita sentuh, tahu perkara tu panas, sejuk, licin, kasar, itu alam. Tak ada alam macam mana? Alam ada. Bila alam ada, Allah kuasa. Bila Allah kuasa, Allah esa. Ini dari situ. Situ nak ceritanya. Ni dia nak hurai hak matab Ibrahim. Bawah tu lagi luah dibicara. Luah dibicara termasuk dalil wahdaniyah pada perbuatan. Tidak berbilang pada perbuatan. Kalau ada yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, lemah Allah. Contoh ni, contoh. Ni, Allah letak apa? Ni, deria dengar. Makhluk. Allah letak deria lihat. Makhluk. Allah letak deria rasa. Makhluk. Allah letak deria bau. Makhluk. Deria sentuh. Makhluk. Saat kita mendengar, deria dengar yang buat. Lemah Allah. Sebab makhluk yang buat, bukan Allah yang buat. Jadi Allah letak diri dengar betul. Tapi saat kita mendengar, tetap keesaan Allah pada perbuatan. Memang betul Allah letak diri lihat di mata kita ni. Terang molek. Sarah pun molek, biji mata pun molek, selaput pun buang dah. Terang mata. Allah letak diri lihat di mata. Saat kita melihat perbuatan Allah, ada ni. Tiba-tiba Allah letak diri dengar. Allah letak diri lihat. Saat mendengar, perbuatan telinga sendiri. Saat melihat, perbuatan mata sendiri. Bukan perbuatan Allah. Lemah Allah kalau seumpama itu. Jadi Allah buat separuh kerja je. Apa Allah buat? Allah buat letak diri di telinga. Allah buat letak diri lihat di mata. Lepas tu mendengar melihat, bukan perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah separuh dia. Lemah seumpama itu. Mustahil sama sekali. Allah Maha Kuasa. Bila Allah Maha Kuasa, semua perbuatan Allah.
Allah letak kudrah di tubuh kita. Betul? Lepas tu gerak diam tubuh kita, kudrah di tubuh kita yang buat. Allah buat separuh kerja je. Waktu dia panggil kam, muttasi pada perbuatan tu. Berkongsi pada perbuatan. Separuh-separuh. Allah letak, dia dengar. Dengar, telinga sendiri buat. Allah letak, dia lihat. Lihat, mata sendiri buat. Bukan Allah lagi dah. Allah letak kudrah di hamba. Lepas tu, kudrah ni lah, tenaga ni lah yang menggerak diamkan hamba. Jadi perbuatan Allah separuh, lepas tu perbuatan makhluk Allah separuh. Lemah seumpama tu. Mustahil sama sekali. Allah kuasa. Bila Allah kuasa, semua perbuatan Allah. Sebab ni nama makhluk, nama Tuhan pun. Hak mensyirikkan Allah pada zat tu. Ada yang kedua pada ketuhanan, ada Tuhan yang lain selain Allah. Pun lemah dah Allah ni. Walaupun yang kedua tu Tuhan juga. Tapi Allah buat perbuatan di bumi. Tuhan yang kedua buat perbuatan di langit. Kalau campur jadi huru-hara lah. Ada dua Tuhan, ada dua perbuatan pada satu tempat. Tapi nama Tuhan mereka ni, Allah buat perbuatan di bumi. Yang kedua tu Tuhan yang kedua buat perbuatan di langit. Dua-dua lemah. Sebab apa? Sebab Allah hak di langit bukan perbuatan Allah. Hak yang kedua, Tuhan yang kedua tu, hak di bumi bukan perbuatan dia. Kalau gitu dua-dua lemah. Walaupun dua-dua tu nama Tuhan, bukan Tuhan dua-dua gitu. Tiba-tiba Tuhan yang satu, Allah Ta'ala, dia orang Islam kita berpegang. Tapi yang perbuat selain dia Allah, makhluk. Yang perbuat makhluk. Hak tadi nama Tuhan pun lemah dua-dua, ini nama makhluk pula yang buat. Jadi panca indera yang 5 di kita ni makhluk. Panca yang 5 ni makhluk. Tiba-tiba makhluk panca yang 5 ni boleh mendengar. Dengar bukan Allah buat. Tapi mari mana boleh dengar ni? Kerana Allah letak dah sifat pendengar di telinga kita. Sifat pendengar di telinga ni makhluk. Lepas tu dengar perbuatan makhluk, bukan perbuatan Allah. Kalau gitu Allah lemah. Dan kalau Allah kuasa, hak dia kena. Jadi Allah letak panca indera dengar, Allah letak perbuatan Allah. Dengar Allah buat juga, bukan panca indera ni yang buat. Dah Allah letak buat apa panca indera dengar, tapi saat dengar Allah buat. Allah letak sebab nak sandar kepada kita yang dengar. Betul Allah letak. Kamu yang dengar perkara yang tak baik, kamu dengar, kamu dengar. Sebab Allah letak sifat dengar di telinga kamu. Kamu dengar, guna sifat dengar, kamu dengar benda yang tak elok, kamu akan dihukum di hari akhirat. Kenapa dikatakan kamu yang dengar? Sebab Tuhan letak sifat dengar di telinga kamu. Gitu. Lepas tu dengar, adakah telinga buat? Bukan, Allah buat. Tapi disandar pada kamu sebab Allah letak sifat dengar di kamu. Macam ngelak tau. Kalau main kau akal, ngelak. Dan sekarang Allah nak menghukum. Dengar bukan yang salah, lihat bukan yang salah, yang haram. Kena hukum di hari akhirat. Kamu kena hukum kerana kamu dengar, kerana kamu lihat. Kenapa disandarkan dengar lihat kepada hamba? Sebab Tuhan letak dah sifat dengar, sifat lihat. Maka kamu yang dengar, kamu yang lihat, kamu kena hukum. Tapi saat dengar, saat lihat, perbuatan Allah juga. Jadi disandar kepada dengar tu perbuatan kamu, disandarkan lihat pada perbuatan kamu. Sebab Allah letak dah sifat dengar, sifat lihat di kamu. Maka kamu yang akan dihukum. Walau hakikinya dengar lihat perkara yang salah, qada. Dah kamu yang dengar lihat, kamu akan kena hukum. Sebab Allah letak sifat dengar, sifat lihat di kamu. Kalau duduk korek kok, dah aci gitu, ngelak semula. Letak sifat dengar lihat di kita. Dengar lihat bukan kita buat, kita kena hukum. Sebab kamu dengar lihat, sebab Tuhan letak sifat di telinga, di mata kamu. Tu tak boleh korek tu. Korek tu ni palalah kitanya. Jadi Allah letak panca indera yang 5 sekalipun,
Saah dengar, saah lihat, saah rasa, saah dapat bau wangi dan busuk, saah sentuh dapat tahu panas, sejuk, licin, kasar. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berlaku tu bukan perbuatan Allah, berbilang pada perbuatan, mensyirikkan pada perbuatan, bawa kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Esa jadi lemah. Mustahil Allah Ta'ala lemah. Sebab kalau Allah Ta'ala lemah, nescaya tidak dapat sesuatu daripada alam. Bermula kenyataan yang demikian itu. Bermula kenyataan yang demikian itu, iaitu melazimkan lemah, bahawa telah terdahulu wajib umum ta'aluk kudrah Allah Ta'ala dengan sekalian mungkin. Wajib umum ta'aluk kudrah Allah. Hak dalil sifat kudrah dahulu. Bukan. Hak umum ta'aluk kudrah ni pada bicara sifat kudrah, sifat yang wajib. Apa dia umum ta'aluk kudrah? Meratai ta'aluk kudrah perbuatan Allah. Dahulu bicara bab sifat wajib kudrah, bicara bab sifat mustahil ajzum lemah. Ada ni nyata situ apa? Umum ta'aluk kudrah. Apa dia ta'aluk kudrah? Qadar itulah perbuatan Allah lah. Kudrah sifat, ta'aluk kudrah perbuatan Allah itulah Allah buat. Itu ta'aluk kudrah. Apa dia umum? Meratai semua yang berlaku perbuatan Allah. Dipanggil umum ta'aluk kudrah. Umum ta'aluk kudrah. Kudrah sifat, ta'aluk kudrah apa dia? Fungsi kerjaan kudrah apa dia? Ni dah berlaku ni. Qadar tu lah. Qada ta'aluk iradah. Hukum yang ke-6 tu kan. Qada ta'aluk iradah. Qadar ta'aluk kudrah. Apa dia qadar? Perbuatan Allah yang bersifat-sifat kudrah. Qadar ta'aluk kudrah, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Apa dia umum ta'aluk kudrah? Umum ni mana? Hak dia belaka. Itu meratai. Umum ni meratai perbuatan Allah belaka. Kalau ada yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, jadi ajzum Allah Ta'ala lemah, Allah Ta'ala mustahil dah. Bicara pada sifat mustahil lawan dia sifat kudrah, iaitu sifat ajzun. Jadi apabila tak ada sifat esa, tak ada sifat kudrah, berarti apabila berbilang pada perbuatan, Allah bersifat dengan sifat ajzum pula jadinya. Ini ulama susun molek ni. Wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Tuhan yang esa pasti kuasa. Berbilang tidak esa pada zat sifat perbuatan, pastilah lemah. Tuhan yang esa pasti Tuhan kuasa. Mustahil ni berbilang, maka mustahil Tuhan lemah. Sebab kalau berbilang, nescaya Tuhan lemah. Ni wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, susunan kaedah sifat 20. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.